أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kalau saya jemput tuan-tuan berimpun kat depan sini boleh? Tuan-tuan lah, bukan puan-puan. Kita duduk dalam majlis ilmu supaya kita duduk rapat-rapat dapat kebaikan. Kita duduk macam ni jauh-jauh agar dia dekat luar nanti Islam jadi lemah. Islam diperkotak-katikkan oleh orang kafir adalah apabila dalam masjid pun kita tak kuat, maka di luar sana kita lagi tak kuat lah. Ya, insya-Allah mari kita tambah kebaikan, kita buat apa yang termampu, buat yang terbaik lah, menggunakan manfaat saki-baki dalam kehidupan kita itu insya-Allah. Baik. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Jutaan terima kasih kepada seluruh pentadbir Masjid At-Taqwa atas kesudian menjemput, dan saya difahamkan kalaulah berjalan lancar katanya akan berlaku pengajian setiap bulan. Kalau tuan-tuan berkenan lah, kalau tak berkenan tuan-tuan kena bagi tahu dengan AJK, dia cari ustaz lain ganti. Tak, memang macam tu kita mengaji je. Cari kebaikan insya-Allah. Ya. Baik. Bermula pada bulan ini dengan izin Allah kita akan belajar tentang risalah ataupun majalah yang telah dinukil dan disyarahkan oleh Dr. Zulkifli Al-Bakri, salah seorang ulama besar di dalam Malaysia yang juga menjawat jawatan besar dengan Majlis Agama Dunia. Dr. Zulkifli Al-Bakri, yakni dia juga mantan mufti wilayah dan mantan menteri agama. Saya selalu memilih penulisan beliau kerana penulisan beliau itu sangat berhati-hati, dan yang paling penting penulisan beliau itu tidak taksub kepada satu bahagian sahaja. Dia sangat keterbukaan, dia punya keterbukaan tu sangat-sangat hebat. Selagi mana pandangan orang lain itu ya pandangan yang bertepatan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka beliau biasanya menerima dan cukup menerima hal-hal ini, dan tidaklah berlaku konsep cepat sangat kita menerakakan orang lain, cepat sangat kita kata orang lain salah, cepat sangat kita membatalkan amalan orang lain. Okey, ini bukan buku sebenarnya, ini risalah sahaja. Rasanya saya ada share itulah, saya ada share itu, boleh cek dekat dalam kita punya grup WhatsApp tu. Pengajian kita adalah seharian bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni kita akan belajar macam mana Nabi start daripada bangkit tidur sampai dia tidur balik. Kenapa kita kena belajar dari Nabi? Sebab rujuk dalam Al-Quran pada surah An-Nisa, surah perempuan, surah yang keempat pada ayat 80, Allah memerintahkan kepada kita, may yuti'ir rasul faqad ata' Allah. Siapa yang ikut Rasul bermaksud dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Clear. Siapa yang bercanggah dengan Rasul, maka dia menentang Allah Subhanahu wa taala. An-Nisa surah 4 ayat 80. Nah, baik. Malam ini adalah malam muqaddimah. Malam muqaddimah, tak tahulah muqaddimah, lepas tu muqaddimah terus. Tak tahu ke? Ada setengah tempat gitu ke? Muqaddimah terus habis tang muqaddimah tu ya. Tak start. Nah, malam ni lah, sepanjang malam ni lebih kurang 1 jam, kok lebih sikit ke? Boleh ke lebih sikit? Sikit lah.
Ya, kita nak cerita tentang muqaddimah. Kalau kita pi pada isi kandungan dalam kitab ni lah. Isi kandungan dia tu muka surat 3 muqaddimah. Kemudian dia pi kepada tajuk kedua, Rasulullah sebagai qudwah dan uswah. Kepentingan berpegang kepada sunnah dan semuanya lah. Cerita ni cerita tentang Nabi SAW. Jangan kita kata aku ni tiap-tiap tahun sambut maulid, tapi rupanya tak kenal dengan Nabi SAW. Duk mengaku sayanglah dekat Nabi, tak tahu apa satu pun. Maka yang tu tak boleh. Kita kena mengaji dan kita kena ambil peduli. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 3 kita akan baca pada malam ini muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Ilahi atas pelbagai kurniaan dan anugerah yang tidak terhitung buat kita semua. Kita kena bersyukur kepada Allah. Lahir Islam, mak bapak Islam, kita Islam. Syukur kepada Allah, Allah jentik iman masuk dalam tubuh badan kita. Syukur kepada Allah, dalam keadaan banyak buat dosa, makan satu hari 4-5 kali. Setelah satu hari beratur, nasi kandak beratur. Lepas tu pi Sulaiman, lepas tu pi sana, tu pi sini, makan ya. Walaupun dalam keadaan yang kita kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia bagi kita panjang. Dalam keadaan duk langgar perintah Tuhan, panjang umur, sihat tubuh badan. Dalam keadaan duk tinggal perintah Allah Ta'ala, elok rezeki, gaji cukup tiap-tiap bulan, tak pernah kena potong pun. Dalam keadaan masjid ni main masa susah ya, sihat, kencing manis tak ada, darah tinggi tak ada, apa pun tak ada. Kan ya? Maka jom kita berebut untuk bersyukur dengan kurnia Allah. Selawat dan salam ke atas junjungan besar baginda Nabi SAW. Saya khutbah tadi di Masjid Seri Jerai, Gurun. Cerita tentang selawat dan salam. Selawat kepada Nabi ni jangan ikut kita. Kalau kita duk main gendang, duk qasidah ya hanana, tu bukan selawat. Tu bukan selawat, kan ya? Duk qasidah lagu tu lagu no qamarun, tu lagu, itu bukan selawat. Kalau nak selawat kena ikut sunnah. Macam mana selawat yang terbaik? Selawat Ibrahimiyah. Masa duduk tahiyat akhir tu, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Clear? Tak ada khilaf lagi dah. Pendek sikit. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendek lagi. Allahumma salli ala Muhammad. Pendek lagi. Muhammad tu tak ada sebab nama anak kita pun Muhammad. Dekat tu Tapi paling baik adalah selawat Ibrahimiyah. Jangan baca selawat tib. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Tu bukan selawat. Tak ada dalam hadis. Kadang-kadang tu imam duk baca mula doa tu kan apa semua, tu tak ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa, itu semua tu tak ada dalam hadis. Itu ulama tulis bukan selawat syifa. Itu doa syifa, memohon kesembuhan. Itu boleh. Tapi katakan selawat tak, jangan. Kerana itu bukan ada dalam hadis. Jangan selawat Fatih. Jangan selawat Nariyah. Jangan selawat Tafrijiyah. Jangan selawat Jibril. Itu semua tak ada dalam hadis. Yang ada selawat ni, bila sahabat tanya, ya Rasulullah, kami menerima didikanmu
innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Suruh berselawat kepadamu. Bagaimana kaedah kami berselawat ya Rasulullah? Rasulullah katakanlah seperti mana selawat Ibrahimi. Ya, dah cukuplah. Yang duk reka pandai-pandai pasal apa? Tu selawat dan salam. Okey, baik. Akhir-akhir ini kita melihat masyarakat sudah mula sedar akan kepentingan sunnah di dalam kehidupan harian. Lah ni lah, banyak dah mula fikir, ustaz, zikir macam ni elok ke tidak? Betul tak dengan sunnah Nabi? Tambah-tambah orang perempuan ni, handset saya ni, soalan ni bertimbun-timbun dia pak. Orang lelaki dia tak tanya, semua ahli ulama. Kan? Soalan ni mai daripada orang perempuan, macam-macam bagus. Ada kesedaran tentang memahami dan mencintai sunnah. Ya, dia tanya, masuk ke masjid tu sunnah Nabi buat macam mana? Masuk dalam masjid solat sunat tahiyatul masjid Tak, saya masuk masjid matahari tegak atas kepala. Kan waktu tu tak boleh solat. Kita boleh solat. Pasal apa boleh solat? Sebab tahiyatul masjid tak terikat dengan keharaman waktu. Boleh. Ustaz, kalau nak ikut sunnah Nabi, cara Nabi puasa macam mana? Nabi puasa paling bagus. Puasa umpama Nabi Daud, selang sehari. Muka kita tak ada harapan. Pi tak apa, pi yang nombor dua. Pi yang nombor dua, Nabi puasa macam mana? Isnin Khamis. Itulah bila kita kata kita sayang pada Nabi. Kan ya, bila kita sayang pada Nabi, ustaz, saya nak sambut hari jadi Nabi ya? Boleh? Macam mana setahun sekali? Dah. Nabi kata bila ditanya, kenapa ya Rasulullah berpuasa pada hari Isnin? Aku puasa kerana aku dilahirkan pada hari Isnin. Jadi siapa yang seronok bila Nabi dilahirkan, dia nak sambut hari jadi Nabi, maka puasa. Ini mentedarah siang malam pagi petang. Contoh. Nah, tu ya, ikut sunnah Nabi. Untuk itu, penghayatan sunnah dalam kehidupan masyarakat Islam pada hari ini sudah mula berputik. Tu imam lah ni pun dah pandai dah. Masa nak semayang, dia bangkit, bubuh saja mic, dia pandang ke arah makmum. Itu sunnah. Dia tengok makmum. Saf. Betulkan saf. Rapatkan saf. Tu. Itu Tok Imam cakap. Bukan Tok Bilal. Tok Bilal jangan pandai-pandai. Saf. Hang jangan buat kerja Tok Imam. Tapi Tok Bilal pun tak faham. Dia tengok Bilal dulu kata saf. Tok Bilal baru pun saf. Pada hakikatnya tak. Ustaz, Allah salah apa kata saf? Bukan masalah salah. Masalah ya sunnah Nabi. Kalau kita ada kata apa salah. Dia macam-macam. Ustaz, boleh tak dalam solat kita tambah lebih kurang? Kata nak tambah buat apa? Cukup elok dah. Tak. Saya nak angkat takbir, terus saya nak baca at-tahiyatul mubarakatus salawat. Itu. Tu pelik tu. Maka tak boleh. Dalam hukum dah kata macam tu, kita balik kepada sunnah Nabi. Maka hari ini alhamdulillah ada kesedaran. Ini kerana banyak perkara di dalam urusan kehidupan telah diajar oleh baginda Nabi SAW. Nabi memang ajak macam tu. Contoh, selepas solat subuh, Nabi zikir, Nabi tak balik. Bila baliknya? Nabi tunggu sampai waktu syuruk. Habis dah waktu syuruk tu, habis masuk dah waktu syuruk, masa tu baru Nabi balik. Geng-geng pencen macam kita yang pencen, yang tak ada kena-mengena nak masuk kerja dengan punch card tu, baguslah. Lepas-lepas subuh zikir apa lebih kurang duduk tang ni. Duduk tunggu bila? Tunggu sat saja, 7:03 minit, 7:04 minit. Lepas tu calur betul, calur kerteng. Balik Lepas tu tak ada apa dah. Orang meniaga yang tak ada kena-mengena dengan waktu pagi, tak apa, dia duduk aja. Duduk saja dapat kasih sayang Allah. Duduk je dapat syafaat Nabi SAW. Sebab tu kalau kata kita lah, rasa kita kata aku sayang sungguh dengan Nabi, kadang-kadang bohong kadang-kadang bohong, tak padang dengan badan kita mengaku. Ya, baik.
bersempena dengan kedatangan bulan Rabiul Awal. Kenapa ditulis di sini? Sebab risalah ni ditulis sebelum Rabiul Awal. Ya, sebelum Rabiul Awal, mungkin bulan Safar. Rabiul Awal, maka Rabiul Awal tu kita lah orang Melayu di Malaysia, kan banyak juga di dunia, mereka akan sambutan Maulid. Sambutan. Pada hakikatnya, kalau nak sambut betul-betul, kita kena tukar cara. Cara apa? Jangan sambut satu hari tu, orang takkan berubah. Tapi kalau nak buat program, masjid buat program Bulan Cinta Rasul. Daripada 1 bulan Rabiul Awal tu kan ya, sampai 29 hari bulan, program panggil penceramah, cerita daripada satu tajuk, cukup sebulan 29 hari. Alhamdulillah kita kenal Nabi. Majlis tu daripada Maulidur Rasul kita tukar kepada Zikrun Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Zikrar Rasul. Buat macam tu. Maka yang tu sebenarnya lebih kena daripada kita sambut hari jadi. Tapi kalau betul nak sambut hari jadi Nabi, buat macam mana? Puasa hari Isnin. Bohong kan? Hari Isnin awal-awal lagi Sulaiman. Okay. Beratok tu kampung Melayu kan, dan sebagainya lah. Baik. Jadi dalam bab ini Dr. Yusuf Qaradawi pula, Zulkifli Al-Bakri, dia membicarakan beberapa hal yang berpatutan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni berbicara tentang seharian bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam risalah dan majalah ni ada 40 buah hadis yang dibicarakan. Ada sunnah yang bersifat harian. Malam tadi kita di Perwajah, surau Perwajah, ada orang tanya, dia kata beda antara hadis dengan sunnah. Beda antara hadis dengan sunnah. Hadis belum tentu sunnah. Kenapa? Sebab ada hadis yang tak sahih, yang palsu, dia takkan jadi sunnah. Tapi sunnah dah tentu datang daripada hadis yang sahih. Itu. Ya. Sunnah adalah apa yang Nabi cakap, apa yang Nabi buat dan apa yang Nabi akui. Dengan panduannya sunnah daripada hadis yang sahih. Hadis palsu tak boleh pakai. Hadis maudhu' tak boleh pakai. Hadis mungkar tak boleh pakai. Hadis dhaif yang berat tak boleh pakai. Semua tu tak boleh pakai. Ya, maka sebab itu kena faham, bukan semua hadis itu sunnah, tetapi semua sunnah itu datang dari hadis yang sahih. Okey, baik. Dalam risalah dan majalah ini ada 40 buah hadis, ada sunnah yang bersifat hadis-hadis sahih, bermula daripada Nabi bangun tidur sampailah Nabi tidur balik. Ustaz, Nabi tidur? Ya, Nabi bukan malaikat. Ada orang kata Nabi takkanlah. Ni cerita dia, hadis sahih nah. Nabi SAW bersama satu rombongan. Dia bila duduk bercambah, saya nak kena pusing. Sebab tu saya ajak duduk main depan tu, duduk sekali. Kalau tidak, duduk pusing belah sana, pusing belah sini gitu. Bengkok pinggang tu. Sekali balik kena buat chiropractic. Perak gitu. Okey. Ni dalam hadis baginda Nabi SAW, Nabi keluar bersama dengan para sahabat, satu rombongan. Ya, keluar. Kemudian on the way balik, dalam perjalanan balik ke Madinah. Ni hadis sahih ni. Ya, dalam perjalanan balik ke Madinah, dekat nak masuk waktu subuh, tapi Nabi nampak para sahabat keletihan yang amat sangat. Maka Nabi kata, kita berhenti di sini, turunkan barang, tidur. Nabi beritahu para sahabat tidur. Tapi Nabi tak cakap Kedah dengan Penang tidur. Nabi cakap Arab lah. Ya, tidur, semua kita rehat. Para sahabat dengar Nabi kata rehat, calu-calu Mereka pun tidur lena. Nabi lena, tak jaga. Tok Bilal masa tu, Abu Mahzurah seorang, Bilal bin Rabah seorang, 2 orang. Mereka pun lena, Nabi pun lena. Jaga-jaga matahari naik dah. Maksudnya subuh dah terlepas. Nabi
Ada orang tanya, beritahu Ustaz, takkanlah Nabi bangkit lambat. Bukan saja Nabi bangkit lambat, Allah memang jadikan Nabi bangkit lambat supaya esok bila kita bangkit lambat, kita boleh buat macam Nabi buat tu. Kalau tidak, kita tak tahu. Boleh tak kalau Allah nak kejut Nabi? Memang boleh lah. Tapi dia biar sampai Nabi ni lena, bangkit, terjaga. Tu dia subuh habis lah. Maka dia pun bagi tahu dengan Bilal bin Rabah, ya Bilal, azan. Lepas azan subuh, katalah pukul 8. Lepas azan subuh, Nabi bangkit, terus solat sunat 2 rakaat dulu. Solat sunat subuh, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat solat sunat subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Nabi buat. Para sahabat tengok Nabi buat, maka mereka jenis apa? Mereka sami'na wa ata'na. Depa pun buat. Buat dah selesai dah solat subuh ni. Selesai solat subuh dah, depa tanya Nabi, ya Rasulullah, takkanlah kita ni dah lah bangkit lambat? Terlepas dah subuh, solat sunat buat juga ke? Nabi kata, ya buat. Pasal dia lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nabi tak tinggal. Ni kita hak tak terjaga ni. Yang jaga awal tu pun tak buat solat sunat juga. Itu kaedah dia. Nah, Allah membiarkan Nabi lena. Kenapa? Itu menjadi petunjuk kepada kita. Kalau kita terlena, bila terlena bangkit, ambil wuduk, gosok gigi apa semua, solat sunat 2 rakaat subuh, dan kemudian solat subuh tanpa menyebut qadaan. Kenapa? Disebabkan kita terlena, bukan kita saja lena. Sehingga ada hadis kata, solatlah kamu ketika kamu sedar atau kamu ingat. Selesai, habislah cerita. Itu sunnah. Maka sebab itu dia cerita, oh Nabi nak tidur macam mana contohnya. Ada kadang Nabi buat solat witir sebelum tidur. Ada kadang Nabi simpan witir di penghujung pagi esok selepas tahajud. Ada juga. Masa Nabi nak tidur, maka sunnah yang paling besar, Nabi ambil wuduk. Nabi kata ketika kalian nak tidur, berwuduklah kalian seumpama kalian nak solat. Itu wuduk. Kemudian Nabi SAW duduk dulu di atas tempat tidur dia. Dia tidur tak bukan atas tilam macam kita. Kita Dreamland, Damlek Pillow, Vono, Maya Karin. Tu, 1 kaki, 2 kaki. Saya pernah pergi satu jemputan Datuk Seri, satu banglo besar 13 bilik. Dia kata, Ustaz nak jemput Ustaz mai ceramah bagi tazkirah subuh kepada apa nama ni, keturunan depa lah, mai semua berhimpun satu rumah tu. Bagus Datuk tu, bagus. Maka saya pun depa bagi satu rumah tamu, satu bilik tamu, bukan rumah, bilik tu daripada katil tu nak pergi tandas punya jauh, bilik tu punya panjang tu. Allahu Akbar. Tilam dia bagi, tilam yang dalam tilam tu ada ayam. Tidur ni dia ikut badan tu, ziu silat-silat. Ustaz pun tak bengkit tu. Tu punya lembut lah, tu dahsyat kan ya. Maka tidur kita ni cuma siapa nak mengaji lah. Kami mengaji, saya mengaji sikit-sikit, pi apa nama sekolah Al-Masyur sikit, lepas tu pi Patani sikit, kemudian pergi Kelantan sikit, pergi Pakistan sikit, ngaji-ngaji gitu ya. Tapi mengaji ni cara pondok, cara pesantren, apa lebih kurang macam tu lah. Dan bila mengaji ni, Tok Guru pesan dengan kita, katalah kita ada Damlek Pillow. Kan ya, Damlek Pillow. Tu dia punya 2 ketui, nala punya besar sampai macam ni. Tak apalah, Tok Guru kata hang tidur lah. Tapi dalam tempoh 1 minggu tu, cuba cari 1 malam ke 2 malam, tidur di bawah, rasa macam Nabi tidur. Tuan-tuan kalau baca hadis, sebab saya mengaji hadis, tuan-tuan kalau baca hadis meleleh yang mata. Nabi ni, dia punya tilam dia, yang pertama kulit tilam dia tu kulit binatang. Di tengah-tengah tilam dia tu, dia bubuh sabutnya. Macam kita ambil sabut kelapa tu, sabut buah yang tu lah. Dan ada di antara hamparan tempat tidur Nabi, daun kurma tu, daun pokok kurma tu, macam daun kelapa sawit tu kan. Tarik, jalin.
belakang tu boleh main damaji. Oh, sampai macam tu. Kita ni beramal kurang, maksiat banyak, lalai banyak, tapi tilam tu dia nala reka. Ya Allah, jom kita belajar. Baik. Saya meminjam kata-kata Syekh Abu Hasan Ali An-Nadwi. Saya di sini Dr. Zulkifli Al-Bakri. Dia kata saya meminjam kata-kata daripada Syekh Abu Hasan Ali An-Nadwi. Ya, dia kata apa? Syekh Abu Hasan Ali An-Nadwi mengatakan, jika seorang pemuda, tu dia, dua pemuda. Mana dia ni kira pemuda gini? Ya kan? Pemuda berapa? Dia 40 ke bawah kan? Kan 40 ke bawah. Saya petua dan naik tahan. Okey. Ya, jika anda seorang pemuda, maka teladanilah yang paling elok dan paling cantik bagimu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak jadi orang muda pimpinan yang Nabi tunjuk tu apa dia? Jujur dan amanah. Itu orang muda. Nabi sebelum dia menikah dengan Khadijah, masa tu tak diangkat jadi Nabi lagi. Dia diangkat menjadi Nabi umur 40. Masa umur 20-an tu dah mula kerja dengan Khadijah. Dan di sana Nabi membangunkan bayangan orang muda kena kerja kuat. Orang muda tak boleh sikit-sikit tidur, sikit-sikit tidur, ya. Tak boleh. Dia kena kerja kuat. Orang muda, daripada muda dia kena bangun kejujuran dan amanah. Itu umur 20 dia boleh bawa satu perniagaan besar. Khadijah ni bawa pergi meniaga jauh, dan perniagaan tu untung tak tahu nak cakap lah. Itu orang muda. Orang muda kita ke TikTok kiri kanan. Bukan kata orang muda ya TikTok lah, tua bangka pun duk TikTok lagi. TikTok pula tu, TikTok tak ada manfaat. Kalau ada manfaat tak apalah. Hang share benda yang betul tak apalah. Ini ya Allah, kesian ya, kesian dengan diri kita lah. Maka sebab itu kalau ada orang muda pada malam ini, dalam live pun ada lebih kurang 300 orang ni, maka siapa-siapa orang muda pada malam ini, jom ya, buat macam mana? Ikut cara Nabi ketika Nabi jadi orang muda. Berebut sungguh-sungguh, ambil masa. Khutbah di Kedah hari ni cerita pansai jaga mak pak. Saya khutbah di Seri Jerai tadi tu, cerita pasal jaga mak pak. Seorang muda lah ni cari ruang. Sebab mak pak kita esok lusa belum tentu ada. Bukan setakat mak pak kita belum tentu ada, kita pun belum tentu ada. Ada orang kata, ustaz, saya duk mengaji kolej baru umur 21. Panjang umur ah. Panjang apa? Tu budak UiTM 3 orang kena langgar, mati dulu pada ayah dia. Ya, sungguh. Arwah ayah saya meninggal setahun dah. Dia boleh tengok anak dia 5 orang pergi dulu. Lepas tu baru dia pergi. Kan ya? Maka sebab tu kita yang muda, jom kita rebut peluang, buat sedaya yang mungkin meneladani sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa teladan simple? Kita tengok Abdullah ibn Umar, kita tengok Sayyidina Ali yang telah diajak oleh Nabi. Umur 14 tahun. Depa ni mai umur 14 tahun, mai jumpa, ya Rasulullah, kami nak pergi perang. Ya Rasulullah, mohon izin kami nak pergi perang. Kita bukan umur 14, 74. Ni minta, dan 2 orang ni, Abdullah ibn Umar, Sayyidina Ali minta nak pergi perang dan nak duduk saf yang pertama, panglima perang. Kita umur 74, saf pertama semayang tak sampai lagi, tak minat nak duduk. Tu sahabat. Tak boleh, Nabi tak bagi masa umur 14. Tahun depan cukup 15, mai jumpa Nabi lagi. Ini hadis sahih. Ya Rasulullah, kami nak minta lagi. Rasulullah kata jom. Sebab tu bila tengok hadis tu, sebab tu kita mengaji, kita kata maksimum akil baligh adalah 15 tahun. 10 tahun ada hadis pisahkan antara lelaki perempuan tu. Daripada 10 tahun dia antara pergi ke 15 tahun. Maksimum 15 tahun. Jadi lepas tu dia dikira akil baligh, dia menanggung dosa dia sendiri.
ayah dengan mak, ada ayah mak ni takut sebab depa dengar TikTok ada ceramah ustaz-ustaz. Ustaz-ustaz ni pun adalah ustaz instant mi Maggi. Semua nak jadi ustaz lah, kongsi macam-macam, sedangkan hadis palsu. Ada seorang ustaz hantarlah video dapat apa, berkeliaran lah dengan orang lelaki, orang perempuan apa semua ni. Yang pertama dia kata, wahai mak dengan ayah, jaga anak elok-elok bagus. Jika anak awak melakukan dosa, maka awak yang menanggung dosa. Itu salah dah tu. Bercanggah terus dah. Satu lagi pula, wahai suami, jaga isteri tu. Jika isteri melakukan, maka dosa isteri ditanggung oleh suami. Lagi teruk. Kan ya? Perempuan hampa buat dosa, tiba-tiba laki kena tanggung. Banyak hamba punya cantik. Tak ada dalam agama kata bukan macam tu. Buka dalam surah Al-Isra, Allah kata siapa buat salah dia tanggung sendiri. Tak ada siapa tanggung Anak buat salah, anak tak berdosa masa tu. Sebab apa? Dia belum akil balik, belum memayyiz. Kemudian bila dia dah besar, dia buat dosa, dia tanggung sendiri Tak ada siapa tanggung Tu hak satu lagi kena faham juga. Kalau ada cikgu-cikgu di sini, ada ustazah-ustazah, guru-guru kaunselor, jangan salah faham pelik-pelik. Tengok pelajar yang bermasalah di sekolah, bawa pergi bilik kaunseling, tanya, mak pak buat macam mana, mak pak buat macam mana, mak pak buat macam mana. Oh, patutlah mak pak bawa balik benda haram, anak makan, tu anak jadi jahat. Allah tak zalim mak pak yang buat dosa, anak tiba-tiba jadi jahat. Allah tak zalim. Mak pak perangai tak senonoh, tiba-tiba anak pula bodoh, fail SRP contohnya kan. Dah, mak pak hang buat dosa, takkan yang bodoh tu anak. Allah adil, dia takkan rosakkan orang lain, dia takkan bebankan orang lain dengan salah orang lain. Tu kena faham. Sebab di sekolah banyak berlaku macam tu. Saya pergi jumpa dengan guru-guru kaunselor, dia kata, ustaz, kami telah mengkaji. Amboi, pandai lah. Kami telah mengkaji. Mak dia perangai macam ni. Bapak dia kerja sikit tapi rasuah banyak. Patutlah anak-anak jadi bodoh. Dah. Kalau pak dia bawa balik rasuah, pak dia lah tanggung dosa. Anak tak ada masalah. Anak boleh makan sebab dia adalah di bawah tanggungan bapak dia. Dah, selesai tentu saja. Tu kita kena faham. Mai daripada mana? Mai daripada kaedah sunnahnya Nabi SAW. Itu pemuda. Jika anda telah mencapai umur tua ni umur berapa? 60 dan ke atas. Pencen Kalau kita di sini panggil warga emas lah. Naik kereta api 50%, naik kapal terbang berapa persen dapat potongan. Umur 60. Siapa yang sudah mencapai umur tua, maka baginda Nabi adalah contoh yang paling baik. Kita ni tuan-tuan, siapa yang diberi umur tua ni kira alhamdulillah, syukur. Pasal apa? Sebab dia dah berubah. Sebab tu kita di masjid sah pertama, kedua, ketiga, yang ada semua bakal jenazah. Geng kencing manis, geng darah tinggi, geng gout, semua yang tu je ada. Pasal apa? Dulu dia masa umur 25, dia pun tak pergi masjid ke? Lah ni 65, alhamdulillah, dapat. Itu keindahan dia. Dan bila sampai waktu pencen, kita dah tak ada urusan, ruang masa untuk tambah ibadah ada. Tapi sayang, manusia tak mau juga rebut peluang. Dia main time, umur ni bertambah ni, selera makan kurang. Pasal apa? Nabi suruh puasa. Tu kan. Dia main time, tua ni nak tidur susah. Pasal apa? Allah suruh semayang tahajud. Dia pergi jumpa doktor, ambil ubat tidur. Tu dia pelik. Dia ajaib. Dia main satu ketika, kerana satu ketika mata rabun. Pasal apa? Allah kata, tutup mata untuk dunia ni. Buka bagi cerah sikit, pandang mata hati ke akhirat. Yang tu nikmat dia. Maka berebut-rebut. Tuan-tuan kalau baca dalam hadis Abdullah ibnu Mas'ud, pagi tadi kuliah subuh, tahu mana tak? Zul Mawar. Surah An-Nur Zul Mawar.
Sungai Petani atas sikit tu lah. Ya, Sungai Petani tu. Tapi kalau ikut daerah tu disebut Bidung itu. Okay, zon Mawar tu. Saya cerita tentang kelebihan sunnah pagi. Kelebihan waktu pagi. Sampai Nabi doa. Allahumma barik. Ya, wahai Allah, tolong turunkan keberkatan ya kepada umatku, li ummati, kepada umatku, ya, yakni pada waktu pagi. Abdullah ibn Mas'ud ni sahabat daripada Wa'il, dia kata kami 5-6 orang lepas sembahyang subuh duduk di masjid sampailah selepas waktu syuruk, maka kami keluar 5-6 orang pergi singgah rumah Abdullah ibn Mas'ud. Bagi salam, Assalamualaikum. Seorang jariah perempuan keluar. Jariah ni pembantu rumah lah, macam bibi lah. Ya, dia kata, oh ada masuk. Dia tak berani masuk. Lama duk tunggu, jariah tu keluar sekali lagi, masuk. Lalu depa masuk, tengok Abdullah ibn Mas'ud ni duk buat apa? Dia duduk setempat dan dia sedang berzikrullah. Ibnu Mas'ud tanya dengan sahabat yang ramai ni, pasal apa hangpa tak mau masuk? Lambat sangat. Kami takut ada ahli keluarga tuan tengah tidur. Dia kata, takkanlah hampa rasa ahli keluarga aku lalai. Oh tu. Orang yang tidur lepas sembahyang subuh, paling buruk ni, lepas sembahyang subuh sampai waktu syuruk. Dalam waktu tu, kira buruk lah. Kira dia lalai. Kerana itu perlu pertambahan kepada amal, terutama zikrullah. Dia kena tambah zikrullah. Jangan tidur. Kalau nak tidur pun ambil masa saat duha dulu 2 rakaat tunggu sampai lebih kurang pukul 10 ke macam tu ya, okey. Jangan tidur awal. Ini dak bagi-bagi salam tu lepas berdobom begitu ya. Tak boleh. Sebab tu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah kata sesungguhnya tok guru dia Ibnu Taimiyah, dia berzikir sampai ke matahari terang. Dia kata inilah makanan aku. Kalau aku tak sarapan zikrullah waktu pagi, aku rasa lemah badan aku. Aku tak kuat. Maka itu, kita yang pemuda, teruskan pemuda ikut sunnah Nabi. Yang tua macam kita ni, saya dah 54 dah, tua dah. Jadi dalam keadaan tua ni, apa yang kita nak buat, maka rebut lagi peluang. Orang tua ni masa mereka ni tak berapa kalut macam orang muda. Orang tua, memori dia tak banyak fikir lah. Rumah dia nak beli peti ais, dah ada. Nak beli tilam empuk, dah ada. Nak beli kereta, dah ada. Habis bayar. Dah beli motor, dah ada. Habis bayar dah. Dia tak fikir apa. Dia nak makan, tak lalu. Makan banyak, kencing manis naik 21. Bini nak bagi makan pun, pakai gigi palsu, nak makan apa boleh sangat pun. Kan ya? Maka tak ada apa sangat dah. Maka ruang itulah yang kita kena dampingkan diri kita dengan amal-amal. Allah sebut dalam surah An-Nahli, surah 16 ayat 97. Man amila salihah. Tu, siapa-siapa yang beramal soleh, min zakarin aw unsa, sama ada dia lelaki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, sedang mereka dalam keadaan mereka orang yang beriman, falanuhyiyannahu hayatan tayyibah, maka Allah akan bagi seluruh kehidupan dunia dia itu penuh dengan kebaikan. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan di akhirat nanti Allah akan ganjarkan pahala lebih daripada apa yang mereka lakukan. Tu, jadi kita yang ada hari tua ni nak beramal dengan tubuh badan mungkin dah tak kuat kot. Kan elok nak tahajud, gaut. Tu gaut. Gaut pula laki bini mengesot. Mayang jemaah di rumah dua-dua duduk bawah. Makmum duduk bawah, laki duduk bawah. Azan. Sila.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dua yang pertama, siapa orang muda pada hari ini contoh teladan terbaik? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang umurnya tua hari ini contoh teladan yang baik? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita andaian ketika kalau kita belajar solat, kita melihat ada dua kaedah Nabi turun sujud. Satu, Nabi turun menggunakan lutut dahulu, kemudian dua tangan. Kemudian bila sampai pada umur dia agak tua, maka Nabi turun tangan dahulu, kemudian baru lutut. Kenapa? Kekuatan otot paha dah mula kurang. Jadi sebab itu dalam kaedah solat kita boleh turun tangan dulu boleh, turun lutut dulu pun boleh. Yang tak boleh turun kepala dulu saja. Itu kadang-kadang ada orang tanya, Ustaz, turun untuk cara ni tak. Dua-dua tu boleh, tak ada masalah. Jika anda fakir dan miskin, nombor 3. Jika kita ni fakir dan miskin, maka teladan paling baik adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan cerita tentang makan Nabi. Aisyah radhiyallahu anha, kalau nak ikut Aisyah ni duduk dengan pak dia Abu Bakar As-Siddiq ni makan elok. Mai menikah dengan Nabi, dia kata kami dapur rumah kami ni pernah sebulan penuh tak berasap. Pernah sebulan penuh tak berasap. Tak berasap ni pasal apa? Sebab tak ada benda mentah nak dimasak. Rumah kita tak berasap juga. Bukan tak ada benda mentah, cuma tak masak. Dia lain. Sebab ada Food Panda, Grab Food semua kan. Senang ya. Tekannya saja orang hantar, tekannya orang hantar dan sebagainya. Tu ada. Miskinnya Nabi SAW memang gambaran jelas. Ketika Nabi dilantik menjadi Rasul, pada hakikatnya Nabi pernah kaya bersama dengan Khadijah. Tapi disebabkan
Allah tidak membenarkan Nabi bawa kekayaan itu. Kalaulah Nabi itu ketika kaya dia bawa kekayaan menjadi Rasul, maka orang akan kata, hang bolehlah orang kaya, hang bolehlah, hang bolehlah. Tak. Dia kembali kepada manusia asal usul yang baju dia koyak, dia tak boleh buang, dia kena jahit sendiri. Selipar pun lebih kurang macam tu. Maka itulah gambaran baginda Nabi SAW. Kalau kita komplain kita miskin, maka jom kita gandingkan miskin kita dengan miskinnya Nabi SAW. Kita miskin-miskin kita pun sarapan pagi nasi lemak sotong kembang. Tu kan ya. Belah ni confirm lah nasi apa? Ni nasi kandang. Dan awal-awal pi Kelantan, nasi Kabu, pi Terengganu, nasi apa nama? Yang macam nasi dagang. Ya, segala macam lah, segala macam. Tu kita duk kata, Ustaz, lah ni ekonomi merudum, bohong, hotel semua penuh. Ustaz, lah ni ekonomi tak elok, bohong, highway jam. Mana ada tempat waterpark contohnya kan, waterpark semua orang Melayu penuh. Mulut dia jahat, ekonomi merudum. Macam-macam manusia merengek. Barang mahal Ustaz. Memang mahal lah, kena pada duit waktu ni. Masa umur dulu lahir tahun 70, kita pergi sekolah, bihun goreng sekupang, ayak sirap 5 duit. 15 sen boleh makan. Pasal apa? Masa tu gaji RM180 sebulan. Lah ni gaji RM1,800. Jadi logiknya. Zaman bila barang murah? Tak ada ah. Mana ada barang murah? Barang tu sesuai dengan pendapatan kita. Tapi saja kita tu. Maka kita selalu tidak bersyukur. Jadi orang miskin balik kepada Nabi, Nabi tetap tenang dan damai, usaha bagi rajin. Ni pun satu perkara juga tuan-tuan. Saya juru cakap dengan Global Ihsan Relief Malaysia, membawa utusan-utusan bantuan sedekah dan wakaf kepada orang miskin satu dunia, termasuk di Malaysia. Kadang-kadang ni kita nak pergi hantar bantuan rumah orang miskin ni, nak pergi ziarah lah. Dah bagi tahu siap-siap dah. Bagi tahu dengan ketua kampung, pergi bagi tahu kat depa ada 3 rumah ni, esok kami nak mai pukul 10 pagi. Kita pun pergi lah. Raja muda pun turut serta. Contohnya kan ya, Raja muda pi, timbalan mufti pi lah, segala macam pi. Pi tu rumah orang miskin ni, pukul 10 tak bangkit tidur lagi. Mana tak miskin? Pukul 10 tak bangkit tidur lagi. Kata Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, anak murid dia, dia kata bahawa sesungguhnya siapa-siapa yang tidur sebab dia marah ke anak dia, bangun, jangan tidur time waktu ni. Kenapa? Adakah hang sanggup tidur di kala Allah Subhanahu Wa Taala sedang membahagi-bahagikan harta dan rezeki? Itu bermaksud hang tak minat nak terima. Tu mana dia tak miskin kalau subuh tak semayang, sedangkan rezeki mai daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, segala macam dah hang tahu dah ada rombongan nak pergi hantar ni. Sabitlah sikit rumput di tepi rumah ni. Kita tak tahu lalu lalang macam ni terpaksa. Lalang ni tinggi-tinggi. Hang tahu dah ada orang nak pergi rumah hang tak bantuan. Hang ambillah penyapu sikit, sapu, tak ada harapan lah. Sebab tu kadang-kadang orang tak mau tolong. Orang miskin dia tak mau berubah. Bukan semua orang miskin yang tak ada kena-mengena, jangan marah. Tapi yang ada kena-mengena ni, yang dia tak mau berubah, kita kata jom ikut kita buat program Subuh Fighters, pejuang subuh. 16 kali jemput, 16 kali tak mai. Adakah kita hantar kereta tunggu depan rumah nak bawa mai masjid? Tak bangkit-bangkit. Ketuk pintu tak jawab-jawab. Maka siapa jadi miskin, kalau nak jadi elok, balik buat rujukan dengan hadis Nabi SAW. Jika kita hari ni orang kaya, saya tahu orang Taman Brown, Tun Sa'dun apa semua ni orang kaya-kaya.
Tu kan. Orang kaya ni buat macam mana? Maka rujukan kita Nabi. Nabi ni dia mengendalikan harta, dia didik para sahabat. Ada harta jangan simpan. Dia jangan simpan. Harta ni Allah bagi untuk tambah pahala. Buka pintu syurga. Buat rumah dalam syurga. Semua bagi manfaat segala macam lah. Bukan harta tu disimpan. Maka bila disimpan, mati pada muka apa pun tak dapat. Okey. Ada orang, dia solat tak kuat. Solat fardu dia jaga. Solat sunat ni dia kadang-kadang ya. Tapi dia guna harta dia sungguh-sungguh. Dan dia memberi manfaat kepada puluhan ribu orang. Dapat rasa nikmat daripada dia punya harta dia itu. Jadi kalau jadi kaya, rujuk pada Nabi. Jika anda adalah orang yang keluar berperang, maka ikutlah cara Nabi berperang. Ikut cara Nabi. Kalau kita nak jadi ahli perang, maka belajar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika kamu inginkan kedamaian, maka semua tu ada kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Nabi kita kalau mengaji sirah Islam ni, hampir berlaku perang 100 kes lebih. Tapi rupa-rupanya perang dalam Islam yang betul-betul jadi ada 11 ya. Dalam ratusan ni berlaku pertembungan itu, buat ini, buat MOU lah, berdamailah, undanglah. Sebab Islam Islam tak suka berperang. Tapi bila dah dia mencabar sampai kepada akidah dia begitu begini, maka perang. Dan perang cuma ada 11 kali saja. Islam bukan agama keganasan. Sebab tu bila kita bertembung dengan kawan-kawan kita yang bergaduh berdua ni, maka kita orang yang ketiga jangan duk pergi tambah bubuh minyak berum bagi terbakar. Tak. Bagi tahu dia tak payahlah gaduh tua-tua. Sudah-sudahlah sikit-sikit. Jangan gaduh, putus silaturahim. Orang yang putus silaturahim, Nabi kata la tadkhulul jannah. Dia tak akan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Jaga sungguh-sungguh. Dan jika anda redha nak belajar jadi redha ni, maka baginda Nabi adalah manusia paling redha. Tenang, damai, jangan kelang kabut. Kadang-kadang Allah pilih ni, saya nak kongsi satu cerita. Saya tak tahu saya cerita sini ke tidak. Orang share satu video seorang syekh daripada Afrika Selatan. Syekh daripada Afrika Selatan, dia ceramah. Syekh ni, dia punya hitam ni, hitam saya hitam juga, si tampuk manggil. Dia punya hitam, tak ada tampuk langsung. Hitam sungguh-sungguh. Rambut dia kerinting macam Afrika hak kecil-kecil tu. Dulu pernah tengok cerita Kunta Kinteh. Kan ya, zaman dulu-dulu Kunta Kinteh. Orang Afrika yang kena rantai jadi hamba abdi tu. Tu sampai macam tu. Masa dia bagi ceramah, dia buka soalan, ada orang nakal tanya. Dia kata, "Syekh, nak tanya sikit boleh?" Soalan santai-santai. Syekh kata, "Tanya lah." Ni nak tanya, katakanlah Allah bagi pilihan dekat Syekh, tukar daripada Afrika jadi orang Europe, putih melepak, hidung ni mancung tajam, boleh potong roti. Tu kan ya. Mau ke tak mau? Rambut ni tukar je jadi bagi elok-elok lah. Dia senyum, dia kata, "Aku tak mau." Pasal apa? Ketahuilah bahawa aku berbangga dengan pilihan Allah atas diri aku. Subhanallah. Aku jadi hitam, ini pilihan Allah. Aku jadi Afrika, ini pilihan Allah. Maka aku suka ketika Allah memilih aku sedemikian. Aku tak suka buat pilihan, kerana pilihan aku selalu akan melalai dan merosakkan aku. Allah, simple, jawapan dia cukup sempurna. Orang perempuan tak payah duk pergi Jepun, operate hidung. Hidung kalau dah kembang, terima hakikat lah, awak tu Jawa. Sudah, tak payahlah duk pelik-pelik sangat. Kan ya? Kalaulah kata ustaz, hitam ni ustaz, saya nak makan sikit inject collagen ke apa, tak payah. Bilal bin Rabah pun hitam legam juga. Tapi tak dan dia mati lagi. Roh masa dia tidur, Allah Ta'ala ambil dan simpan di dalam
syurga Allah Ta'ala. Sehingga Nabi dengar tapak kaki Bilal berjalan dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sedangkan Bilal masa ni duduk hidup, duduk tidur dalam rumah dia. Kulit hitam. Ramai orang kulit putih, termasuklah pak saudara Nabi. Abu-abu yang banyak tak masuk Islam tu, masuk neraka semua. Allah. Kan? Maka sebab itu kalau kita mengaji malam ni, maka kita dapati bahawa pedoman yang terbaik yang perlu kita ikuti adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi pada malam ini 25 hari bulan 10, pertama kita bersyukur dengan nikmat yang Allah masih bagi pada kita. Kedua, selawatlah dengan selawat yang sahih seperti mana selawat Ibrahimiyah itu. Yang ketiga, belajar timbulkan kesedaran, aku nak beramal, nak hidup, nak buat apa pun mesti berpandukan kepada sunnahnya Nabi SAW. Yang keempat, kenapa kita nak ikut sunnah Nabi? Kerana Allah perintah may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Siapa ikut Rasul maka dia bermakna telah taat kepada Allah Ta'ala. Yang kelima, kalau hari ni awak orang muda, maka rujukan awak nak jadi orang muda yang terbaik, Nabi SAW. Kuat kerja. Kalau hari ni awak orang tua, maka Nabi juga tua sampai umur 63, maka rujuklah dengan Nabi untuk kuat beribadah. Kalau hari ni awak fakir dan miskin, B40, duk terima zakat saja, macam mana keadaannya? Tenang dan damai. Bukan awak seorang je miskin, Nabi juga pernah miskin. Maksudnya begitu. Tenang, damai dulu, usaha dan doa lebih. Kalau hari ni awak orang kaya, jangan simpan harta tu. Jadikan harta tu sebagai saham akhirat, share dengan orang lain. Supaya kirim dulu, masuk dalam Masjid At-Taqwa, tengok tabung, kirim duit kita ke dalam syurga melalui tabung masjid. Kirim duit kita dengan orang miskin, kirim duit kita dengan pusat tahfiz Ustaz Amran, contohlah promosi. Tak nak bagi tahu gitu. Nilaian-nilaian yang gitu jangan simpan gitu aja. Tak guna. Dari esok mati kita, buat macam mana? Depa dah lah teriak sehari dua. Kan? Lepas tu tak ada lah. Dah lah pergi teriak 3-4 hari apa semua, lepas tu tak ada lah. Lepas tu silat-silat bini kita pun 4 bulan 10 hari je. Masuk 5 bulan orang lain masuk minat. Siapa masuk minat? Geng AJK. Kawan kita juga. Contoh. Okey. Kalaulah hari ni kita ahli perang, maka kita boleh angkat Nabi sebagai cara kita berlatih. Ahli perang. Kalau hari ni kita nakkan kedamaian, maka Nabi orang yang paling mendamaikan. Dan kalau hari ni kita nakkan redha Allah, maka usahalah dengan cara Nabi sentiasa menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimah bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah wallahu a'lam. Baik, 1-2 soalan. Tak ada? Okey, tak ada. Tak apa, insya-Allah. Macam biasa tuan-tuan, kalau diizinkan, kalau tuan-tuan rasa selesa, bagi tahu dengan AJK, proceed. Kalau tuan-tuan rasa tak selesa, ustaz ni mai-mai duk ajak orang mai depan, mai-mai duk ajak orang mai depan, mai-mai duk ajak orang depan, bagi tahu dengan AJK, suruh cari ustaz lain. Tak apa lah, tak ada masalah lah. Dia tak kisah pitang mana pun, hak mana kita boleh share, kita share. Yang mana kita rasa selesa, kita selesa. Tapi hakikatnya, kalau orang yang ada cuba duk bawa kita pergi ke jalan agama, maka ada orang yang sayang kat kita lagi. Ada ustaz dia duk mengajar macam ni, dia boleh mengajar, dia tak tegur. Tapi saya daripada awal, mai hari tu pun saya tegur lah kali pertama. Jom kita rapat supaya dalam syurga esok kita rapat. Tapi mau tak mau tu pulang pada diri kita sendiri ya. Siapa pilih nak duduk dekat, nak cari kebaikan, dia akan buat. Siapa pilih tak mau, tu terpulang. Orang lain tak boleh ubah kita. Yang tu saja. Bayangkan
Kan ya, maka usahalah kita buat kebaikan supaya kita tidak ada kerugian di akhirat nanti. Sampai di sini dulu. Moga-moga Allah kurniakan kebaikan. Seperti mana pertemuan yang lepas, kalau siapa-siapa yang ada harta nak kongsi dengan sekolah tahfiz kami, bolehlah sedekah pada malam ini, insya-Allah. Moga-moga Allah bagi kebaikan berpanjangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Tuhan kami, ampuni dosa kami ya Allah, dosa ayah dan ibu kami ya Allah, dosa pasangan hidup kami ya Allah, dosa anak-anak dan seluruh ahli keluarga kami ya Allah, dosa teman-teman sepengajian kami ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa sahabat handai jiran taulan kami ya Allah, umat muslimin wal muslimat yang hidup maupun telah meninggal dunia ya Allah. Bantu kami dalam kami mengingatimu ya Allah. Bantu kami dalam kami bersyukur padamu ya Allah. Bantu kami dalam kami memperbaiki amal ibadah terhadapmu ya Allah. Bantu kami dalam kami mencontohi sunnah baginda Nabi ya Allah. Ya Allah, ampuni mereka yang bersedekah ya Allah. Jadikan sedekah mereka penghubung jalan ke syurga-Mu ya Allah. Jadikan sedekah mereka sebagai benteng dari panas api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, sebagaimana Kau himpun kami dalam taman syurga ini ya Allah, himpun kami nanti dalam jannatul firdaus-Mu ya Allah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.